Ibrahim alaihissalam menjadi ummah sendiri walaupun pada usia yang muda. Anda harus menghargai jenis tekanan beliau mengalami. Perkara terawal yang kita pelajari mengenai Ibrahim alaihissalam adalah masalah. Sebagai seorang budak yang muda, beliau mula menyoal bagaimanakah kamu boleh menyembah berhala di sebuah bandar Ur. Golongan Alkitab akan memberitahu kita nama bandar. Al-Quran tidak memberitahu kita. Bandar kuno Ur yang dikelilingi oleh batu berhala. Setiap rumah mempunyai batu berhala kecil dan besar. Terdapat ratusan, malah beratus-ratus batu berhala dan ada 3 ketua berhala yang utama diwakili oleh matahari, bulan dan bintang, Mushitari. Apa yang disebut Al-Quran sebagai kaukab. Oleh itu, batu berhala ini adalah sebahagian daripada budaya mereka. Dan ayah beliau iaitu sebenarnya seseorang yang membuat batu berhala itu. Dan ada yang berpendapat bahawa itu bukan ayahnya, itu adalah bapa saudaranya. Tapi itu bukan masalahnya. Bapa saudaranya atau bapa sebenarnya ke, dialah yang menjaga Ibrahim alaihissalam, menyediakan untuknya, dan lelaki itu jika dia buat berhala ini, dia cukup terkenal dan berduit dalam komuniti. Dan dia dihormati dalam masyarakat. Dan sekarang anaknya sendiri, baik anak lelaki atau anak saudaranya, sebenarnya sekarang mula mempersoalkan apa yang ayahnya buat untuk mencari duit. Dia cuba mempersoalkan bisnes dan pelanggan ayahnya semua. Perkara seperti ini sangat memalukan keluarga kan kalau terjadi. Bagaimana anda boleh mengatakan ini? Tapi kadang-kadang orang membaca kisah Ibrahim alaihissalam dan mereka seperti, okeylah, Alhamdulillah bapa aku tak jual batu berhala. Jadi saya tak mempunyai masalah itu. Ya, tapi dia berniaga kedai arak. Dia mempunyai banyak mesin judi dalam kedai. Ada beberapa keluarga kita, mereka secara langsung, secara eksplisit terlibat dalam aktiviti bisnes haram. Dan anak lelaki tidak boleh bangun dan katakan ini salah kerana ia tak bagus untuk keluarga. Jadi dia tidak akan mengatakan apa-apa kerana baba nanti akan marah. Dia tidak akan mengatakan apa-apa kerana keluarga akan kecewa. Jadi dia tidak boleh berbuat apa. Dia harus diam untuk menunjukkan rasa hormat. Dan apa yang lebih lucu, ibu bapanya yang beragama Islam akan memberitahunya, tidakkah kau membaca Al-Quran? Ini memberitahu kau untuk menghormati ibu bapa kau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila agama itu digunakan untuk mendiamkan seseorang tetapi tidak untuk tundukkan diri sendiri, pemberontakan secara terbuka terhadap Allah berlaku. Maka inilah sebabnya kita belajar kisah Ibrahim alaihissalam. Berdiri dan juangkan untuk apa yang betul. Walaupun itu bermaksud orang yang sangat dekat dengan anda akan terluka olehnya. Walaupun ia akan jadi seperti itu. Ibrahim alaihissalam bukan berhati keras. Ibrahim alaihissalam adalah seseorang yang sangat penyayang. Sebenarnya walaupun ayahnya menghalaunya keluar dari rumah, dia berkata, Ya abati, ayahku tersayang. Oh ayahku, aku sayang kamu. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilm. Ilmu telah datang kepada aku yang tidak datang kepada kamu. Ibrahim alaihissalam walaupun dia penyayang, dia mengasihi ayahnya dan memberi perhatian kepada ayahnya. Tapi komitmennya terhadap kebenaran yang menentukan arahnya itu selalu nombor 1. Semua yang lain nombor 2. Mengapa komitmen ini terhadap kebenaran sangat penting? Allah menggambarkannya sendiri. Bagaimana dia seorang ummah. Qanitan lillah. Dalam ayat Allah mengatakan qanitan lillah. Beliau benar-benar tunduk sepenuhnya, rela, reda kepada Allah. Tidak ada keingkaran dan berdolak dalih dalam dirinya ketika dia datang untuk menyerah di hadapan Allah. Dengan kata lain, tidak kira apa tekanan yang diberikan oleh orang lain, setelah Allah memberi tekanan kepadanya dan berkata, inilah yang mesti kamu lakukan. Setelah dia yakin inilah yang Allah mahukan, tiada tekanan lagi. Anda boleh menganggapnya sebagai salah satu rantai, tetapi rantai itu putus dengan segera. Dan dia boleh terus pergi dan berada dalam keadaan sajdah di hadapan Rabbnya. Tak ada perkara lain yang lebih penting. Tak ada tekanan lain yang lebih penting. Tak ada rasa takut. Tak ada intimidasi. Tak ada masalah. Tak ada lain yang penting kerana aku akan tunduk kepada Allah. Dialah yang akan membuat semuanya baik-baik saja. Aku sememangnya tidak mampu memperbaiki apa-apa. Aku tidak dapat mengawal orang. Aku tidak dapat mengawal perasaan mereka atau sama ada mereka akan berbaik dengan aku atau tidak. Atau sebaliknya tersinggung dengan aku. Apa yang dapat aku kawal adalah penyerahan diri aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja yang dapat aku buat. Qanitan lillah.